Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu Mak Jah. Walau di mana saja berada, sayang-sayang Mak Jah semuanya. Apa khabar sayang? Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, walau di mana saja berada. Mak Jah doakan semoga sentiasa sihat walafiat, sentiasa diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Jadi itulah dianya Mak Jah dekat sini seperti biasa, sihat alhamdulillah. Lagi sihat, lagi seronok kalau setiap minggu kerana Mak Jah dapat berkongsi cerita dengan anak-anak. Itu yang Mak Jah seronok sangat tu. Bila setiap hari Jumaat kan, bolehlah Mak Jah berceloteh sikit-sikit, kongsi cerita apa yang Mak Jah dengar, Mak Jah baca. Jadi bolehlah kita sama-sama, kalau ada yang baik tu kita jadikan, orang kata, pengajaran. Kalau yang tak elok tu kita jadikan sempadan. Itu yang paling penting kan anak-anak. Jadi pada minggu ini anak-anak, Mak Jah nak bercerita tentang sesuatu yang agak macam dia berlaku. Tu dia nak bagi dia punya clue dia. Dia berlaku kepada sesiapa saja yang dikehendaki oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah. Kalau hijab dia, hijab mata, kita ada banyak hijab yang anak-anak kalau hijab itu dibuka oleh Allah. Jadi apabila dibuka oleh Allah, kita boleh memasuki alam yang kita sepatutnya tidak masuk. Kita tak boleh masuk ke alam yang, sebab kita hidup di dalam dunia ni, kita berkongsi alam anak-anak. Kita bukan alam nyata saja tau. Alam yang tak nampak, alam gaib. Lagi besar alam di sana. Tapi Allah tutup pandangan kita, kita tak boleh nampak. Tetapi kalau diizinkan Allah, dibuka oleh Allah hijab itu, maka kita boleh memasuki alam itu. Jadi ini yang Mak Jah nak kongsikan. Kerana pada minggu ini cerita dia bukanlah cerita yang pumpam-pumpam nampak hantu tu kan. Ini lain sikit. Kita dengarkan. Cerita ni anak-anak mengenai pengalaman yang dikongsikan oleh seorang lelaki, nama dia Warren. Warren ni, dia ni adalah manager e-hailing. E-hailing ni kalau anak-anak tahu, dia kiranya macam dia company tu, company yang menjaga Grab, Uber ataupun Ninja Van ke apa. Jadi diorang ada satu orang kata bos diorang lah, yang Grab semua ni. Bos diorang, manager diorang ni itu manager e-hailing. Jadi nama lelaki ni adalah Warren. Dia ni berkongsi pengalaman dia, macam mana dia handle satu-satu masalah. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang bawa Grab ni, dia ada masalah. Contohnya apa-apa sajalah kejadian berlaku dekat dia, dia akan tak tahu mana nak call apa-apa, dia akan call ke manager e-hailing ni. Jadi manager e-hailing ni, dia ni orang yang
settlekan masalah pemandu Grab ke Uber ke, dia akan settlekan masalah diorang. Jadi berdasarkan pengalaman si Warren ni, apa yang dilaluinya. Cerita dia macam ni anak-anak. Cerita dia pada suatu malam ni. Pada suatu malam ni, si Warren ni dia dapat panggilan daripada seorang pemandu Grab lah. Jadi dia pun ambil call. Bila dia ambil call, dia dengar tahu suara perempuan. Yang pemandu Grab ni adalah seorang wanita. Jadi perempuan ni menangis, anak-anak. Menangis terisak-isak. Tolong saya. Macam tu lah lebih kurang. Mak Jah tak reti lah macam mana kan. Tapi lebih kurang macam tu. Wanita ni dalam keadaan yang takut teramat sangat. Dia memang takut betul. Jadi dia panik tau. Awak kena tolong saya macam ni. Jadi si Warren ni pun tambahlah pula wanita kan. Lagilah dia cemas. Pasal apa? Kejadian tu berlaku pada malam hari. Kalau siang kuranglah sikit cemasnya. Ini malam dalam pukul 12 macam tu. Jadi si Warren ni pun dia pun layan lah perempuan ni. Dia kata, Dek, apa berlaku dengan awak? Kenapa macam ni, panik ni? Kenapa? Dia nak tahulah kenapa, apa masalahnya kan. Tolong saya sesat, dia kata. Perempuan ni sesat, anak-anak. Ini yang Mak Jah nak ceritakan. Sesat. Sesat ni Mak Jah pernah rasa, anak-anak. Anak-anak, kalau anak-anak tahu, anak-anak yang pernah contohnya pergi panjat gunung ke, pergi bawa kereta ke, tiba-tiba tidak ada jalan keluar. Sesat. Ini yang sangat-sangat menakutkan. Lebih takut daripada kita dapat hantu. Pasal apa? Sesat ni dia tak ada jalan keluar. Dia berbalik-balik tempat yang sama. Jadi dia kata, saya dah sesat. Jadi bila disebut sesat, si Warren ni dia terkejut lah. Sesat? Awak boleh tak awak bagi tahu awak dekat mana? Masalahnya dia kata, saya pun tak tahu saya dekat mana sekarang ni. Jadi sudah panik lah kan. Jadi macam ni dia kata, apabila dia tak tahu dia dekat mana, si Warren ni dia dah biasa menghadapi masalah macam ni. Dia pun pergi email kepada department yang map tu kan. Kan kalau kita ambil kita nak pergi mana-mana, kita kalau kita pasang Waze kan dia ada map kan. Jadi pergi department tu, dia email dia orang suruh check perempuan ni dekat mana. Sebab perempuan ni dia dah lost. Dia dah tak tahu dah. Dia kata dia sesat. Dia dah tak tahu dekat mana, lokasi dekat mana. Jadi macam mana dia nak bagi tahu dekat mana kalau dia tak tahu kan. Jadi dia orang terpaksa pergi cari dekat map punya department, nak trace perempuan ni berada dekat mana, nak tolong perempuan ni. Sebab apa? Perempuan ni dalam keadaan yang sangat takut dan panik. Lepas tu perempuan ni pula, anak-anak, dia sementara si Warren ni menunggukan jawapan daripada map punya department tu, jadi dia pun layanlah perempuan ni. Dia tanya perempuan ni, dia kata, awak sesat, tapi sebelum tu awak ada ambil penumpang dari mana ke mana? Dia kata, dia tanyalah. Dia kata macam ni, saya pukul 11.30 tadi, saya rasa saya dah trip yang terakhir lah, malas nak buat lagi, dah penat, saya nak balik rumah. Dia kata, so dia kata, tapi sebelum saya balik rumah tu, dia dapat satu lagi orang kata panggilan lah. Dia dapat satu lagi panggilan, ambil satu penumpang ni dekat Damansara. Jadi dia pun tengok dia punya telefon dia tu, dia dapat satu penumpang, ambil satu orang ni dekat Damansara, hantar ke Meru. Jadi yang pemandu Grab ni, yang perempuan ni, dia pun fikir, alang-alang aku dah last trip ni, baiklah aku ambil last call lah, dia kata kan. Ambil lelaki ni, hantar dekat Meru, lepas tu aku terus balik lah, nak rehat. Jadi dia pun, dia kata dia ambil satu lelaki ni dekat Damansara. So dia pun bawa lah kereta dia sampai ke Damansara. Dia pun nampaklah satu lelaki ni, satu lelaki yang dia nak ambil ni,
dia tengok lelaki ni badan dia tegap, tinggi orangnya. Orangnya dia kata macam ya macam orang Melayu lah. Tak tahulah, tapi dia ada macam Nusantara punya orang. Dia ala-ala macam Melayu pada, Melayu Malaysia pada, Melayu Indonesia pada. Lebih kurang macam tu lah dia punya penampilan lelaki ni. Jadi dia pun lelaki tu pun masuklah dalam kereta dia, duduk sebelah dia. Okey. Jadi bila lelaki tu duduk sebelah dia, dia pun sebab dia pun dah tahu kan lelaki ni nak dihantar ke Meru. So dia pun bawalah kereta dia bawa. Dia pun bawa. Biasalah kalau jalan dekat Kuala Lumpur, dia ada highway kan, anak-anak. Dia banyak highway dah. Dia lalu, kalau tak silap Mak Jah, LDP kan, highway LDP tu dia lalu situ. Pasal apa, daripada Damansara nak ke Meru, dia ambil masa juga anak-anak, lebih kurang dalam mungkin 45 minit. Kalau tak ada jam macam tu lah. Kalau jam mungkin mengambil masa dalam 1 jam pun boleh jadi. Jadi pun tengah malam, mungkinlah tak ada jam sangat, dia pun bawa kereta. Perempuan ni pelik tau anak-anak. Pasal apa? Dia tengok lelaki tu, yang pelanggan dia ni lah, dia tengok dia ada bawa beg silang. Kan biasalah lelaki-lelaki kan dia suka bawa beg silang macam tu. Dia nampak lelaki ni duk masuk tangan dia ni, tangan lelaki ni ke dalam beg silang tu. Dia korek-korek beg silang tu. Sambil tu dia membaca sesuatu. Tak tahulah mentera ke, tapi dia membaca sesuatu lah, macam terkubat kamit mulut dia macam tu kan. Macam tu, sambil tu tangan dia korek-korek beg siling dia tu. Perempuan ni dah cuak lah anak-anak. Yelah, kalau Mak Jah pun cuak, dah lah dia perempuan. Jadi perempuan ni dia jeling-jeling sambil bawa kereta tu, dia jeling. Apa pula berada ni buat kan? Ni dia pun risau pasal apa? Dia ni kaki pukau orang ke? Matilah aku kalau dia pukaunya aku. Dalam hati dia berkata macam-macam. Jadi pun dia untuk menyedapkan perasaan dia, si perempuan ni dia pun start perbualan dengan lelaki ni. Pasal apa, kadang-kadang kita kalau kita rasa macam cuak kan, kita baik kita bercakap. So dia tanya, abang dah makan ke? Dia tanya perbualan yang biasa-biasa lah kalau kita jumpa orang, tanya sihat ke bang, macam tu kan. Dia tanya, abang ni dah makan ke? Lelaki tu, kenapa balik malam-malam ni bang? Banyaklah dia orang perbualan dia tu di antara pemandu Grab ni dengan pelanggan dia tu. Dia pun lelaki tu jawab macam biasa, elok aja, sopan aja jawabnya pun. Dia pun cakap lah dia dah makan apa semua kan, daripada sini ke sini. Lepas tu dia makin pelik, dia makin takut tau. Pemandu Grab ni perempuan, dia makin takut. Ini apa ni, lelaki ni lain macam aja kan. Lepas tu dia pun macam cuak, dia pun tanya. Dia kata, abang ni kerja apa? Dia start tanya macam tu. Lelaki ni cakap, saya kerja, ada buat baik, ada buat jahat. Perempuan ni lagi panik. Ada buat baik, okey juga, tapi ada buat jahat tu apa bendanya kan? Saya kerja bantu orang. Okeylah, perempuan ni macam okeylah, bantu orang tu baguslah kan. Lepas tu lelaki ni cakap lagi, saya bantu orang buat jahat dan bantu orang buat baik. Kerja apa ni? Kerja apa tu? Bantu orang buat jahat, bantu orang buat baik. Saya rasa awak tak perlu tahulah. Kalau saya bagi tahu pun awak takkan faham kerja saya. Dia cakap lebih kurang macam tu. Lepas tu perempuan ni nak tahu jugalah. Saya rasa awak tak perlu tahulah. Contohnya malam ni, dia katakan. Malam ni saya dah berjaya menghapuskan kejahatan. Lagilah perempuan ni panik, dia takut tau. Lepas tu dia, oleh kerana dia takut, dia pun tak nak tanya apa-apa lagi dekat lelaki ni. Dia pun diam je. Lepas tu dia cakap dekat lelaki ni, jauh lagi ke bang? Tak jauh dah, dekat depan tu aja, dia kata. Lepas tu dia tengoklah dia punya map dia tu kan. Dia tengok kan, dia ada yang tempat yang warna merah, yang bulat merah tu kan, tengok depan sana.
Okey dekat situ. Tak jauh lagi dah. Tapi tak jauh perempuan ni kena bawa kereta dia melalui jalan yang sempit. Jalan highway semua dah tak ada. Dia dah mula lalu jalan-jalan yang macam hutan-hutan yang sempit, makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Perempuan ni lagilah panik sebab apa? Waze dia dia dah tulis situ, kan kalau dekat Waze kita, kalau kita pergi mana-mana dia tulis apa nama tu macam tak ada dalam rekod tu kan. Dia tulis tak ada nama lah, tempat yang tak ada nama. Jadi dia kata, bang, dalam Waze ni kata kat depan ni, tapi dekat mana ni, sebab apa dia dah tak boleh nak trace dah. Lelaki tu kata, awak jalan depan lagi, nanti belok kiri, lepas tu belok kanan. Perempuan dia pun ikutlah kan, dia membawa belok kiri, belok kanan. Lepas tu mana lagi bang? Belok kiri lagi, belok kanan lagi. Belok kiri, belok kanan. Berapa kali belok kiri, belok kanan kan. Lepas tu dia tengok yang bulat tu, yang warna merah tu tak sampai lagi. Lepas tu perempuan ni dah mula panik dah. Lepas tu dia pun dibawa lagi kereta dengan dalam keadaan yang sangat gelap. Lampu jalan apa semua tak ada. Yang ada lampu adalah lampu kereta perempuan aja. Jalan dia yang sempit. Lampu kereta perempuan ni kalau dia buka high beam tu dia nampaklah sikit-sikit keliling dia. Jadi perempuan ni lalu-lalu, dia bawa, dia terkejut. Anak-anak tahu. Dia nampak belok kanan dia kata, belok kanan. Anak-anak tahu apa nampak. Bila dia pasang high beam kereta dia nampak kawasan perkuburan anak-anak. Dia dah tegak belum. Dia nampak kawasan perkuburan yang sangat luas. Dia masuk ke arah macam tanah perkuburan yang dekat belakang, bukan dekat depan tu anak-anak. Dekat belakang. Lepas tu perempuan ni dah panik. Betul-betul dia dah panik. Dia kata, abang, boleh tak abang turun dekat sini? Saya rasa saya nak balik dah. Lepas dia dah tak boleh tahan dah. Sebab apa? Dia tengok kubur yang sangat orang kata luas. Lepas tu lelaki tu kata, tolonglah dik, boleh tolonglah hantar abang. Abang dekat nak sampai dah, dekat depan tu aja. Tempat tu dekat depan tu aja. Lepas tu perempuan tu kata, alah macam mana ni kan, dia nak tak nak, dia terpaksalah hantar juga lelaki ni ke destinasi yang lelaki tu cakap. Tak jauh dah dik, dalam 100 meter dekat depan tu. Perempuan tu bawa kereta, ada dekat sini cukup, dia kata. Sampai dekat 100 meter tu dia pun berhenti. Okey boleh dekat sini. Dekat sini abang berhenti kat sini, dia kata. Tapi dia tengok yang merah tu dalam sebelah kanan dia. Dia tak sampai betul-betul depan. Sebab apa? Sebab dia dah dia punya waist pun dah tak betul dah kan. Jadi lelaki tu pun kata, okey cukuplah sampai dekat sini, dia kata. Okeylah bang, sekianlah tambang dia macam ni duit kan. Jadi kebetulan pula perempuan ni dia dah harga, biasalah kan. Dia dah borak-borak, dia dah harga, dia pun dekat dia sebelah macam sebelah kanan dia tu kan, di tepi dia tu, dia nak ambil lah air botol minuman dia bawah kaki dia kan. Dia pun nak ambil air botol minuman dia ambil. Lepas dia ambil macam tu, dia pun terbangun. Bila dia bangun, anak-anak, dia pusing aja kepala dia ke arah penumpang ni. Penumpang tu dah tak ada. Nak kata keluar kereta pun tak ada. Sebab dia kalau keluar kereta, dia mesti ada kesan bunyi buka pintu, betul tak? Tak ada. Tak ada kesan bunyi buka pintu, tutup pintu, tak ada. Tiba-tiba lelaki tu tak ada. Masya Allah, anak-anak, perempuan ni punya panik. Tak ada sesiapa. Lepas tu dia panik sekarang. Dia tahu dia dekat kubur. Tepi kubur ni dia nak balik macam mana. Sekarang ni dia punya telefon dia pun, dia punya bateri dia dah tinggal berapa bar je. Bateri dia dekat nak habis dah. Lepas tu nak jadikan cerita, charger dia pula rosak. Jadi perempuan ni memang panik gila. Macam mana aku nak keluar tempat ni? Sebab tadi lelaki tu kata tak jauh aja nak keluar. Masuk
dalam macam 100 meter, lepas tu belok kanan. Lelaki tu cakap sebelum ni, kalau nak keluar pergi je straight, dia kata, lepas tu belok kanan. Perempuan ni dah panik betul, dia bawa kereta, dia bawa laju dekat nak 100 meter, 5 minit dia bawa, tapi tak ada tempat pun nak pergi kanan, tak ada lorong nak pergi ke kanan pun. Dia makin terus je, ni ke mana nak pergi ni. Dia kata dia dah panik betul, tapi dia tahu tau, dia terasa seolah-olah dia berlega-lega di tempat yang sama, sebab dia masih nampak kubur tu kan. Ini macam mana nak cari jalan keluar highway balik kan. Dia tengok memang tak ada pusing kanan. Dia terus lagi bawa kereta, terus lagi sampai dia dah berlega-lega dekat situ nak cari jalan keluar. Dah lebih setengah jam dah anak-anak, tapi dia tak jumpa jalan keluar. Dia dah panik betul, dia tak tahu apa dia nak buat. Bulu memanjang naik. Dia berpusing seolah-olah macam dia sesat. Ni kubur kan, dia berpusing arah yang sama, tapi dia tak jumpa jalan keluar. Jadi perempuan ni, dia dah tak tahu nak buat apa. Dia pergi telefon yang manager e-hailing tu. Masa dia dalam keadaan panik itulah dia telefon si Warren tu anak-anak. Dia telefon manager e-hailing tu, dia minta tolong selamatkan dia, kerana dia dah tak tahu dekat mana. Dia tak tahu macam mana nak keluar. Dia dah 45 minit lebih setengah jam dekat di tempat yang sama. Jadi si Warren ni pula tolong menenangkan dia, tanya dia dekat mana, tapi semua dia tak boleh tahu. Dia dah tak tahu dah nak buat apa-apa. Lepas tu sambil-sambil dia bercakap dengan si Warren ni anak-anak, bateri dia pun habis. Bila bateri dia habis, anak-anak rasalah macam mana perempuan tu rasa anak-anak. Dalam keadaan keseorangan, di sekitar perkuburan, dalam hutan, kubur yang orang kata pokok di tengah malam. Jadi perempuan ni sangat-sangat panik. Yang si Warren ni pun dia tak boleh nak tolong buat apa-apa, kerana telefon perempuan ni dah habis bateri. Dia dah tak boleh nak trace perempuan ni. Jadi si Warren ni tadi, dia pergi trace melalui map punya department. Dalam keadaan yang tengah panik-panik tu, tiba-tiba si Warren ni dapat call daripada anak buah dia lah, pemandu Grab yang lain. Dia kata perempuan tu dah dapat dikesan, sebab perempuan tu call kawan dia tu. Dia call, dia nak bercakap dengan si Warren ni. Jadi Warren ni pun macam, dia lega lah. Dia kata okey, bagi dia cakap dengan perempuan tu. So dia pun dapat call perempuan tu. Dia pun tanya dengan perempuan tu, sebab apa si Warren ni kena selesaikan kes ni juga. Sebab kes ni tak selesai lagi kan. Dia buat itu kerja dia kan. Dia kena habiskan juga kes tu pada malam tu. Jadi si Warren ni cakap dengan perempuan ni. Dia kata, awak dekat mana sekarang? Warren ni tanya kan. Saya dah ada kat rumah dah sekarang. Dia kata, Warren ni kata, baguslah awak dah ada kat rumah. Jadi maknanya awak dah selamat dah. Ya, saya dah selamat. Tapi Warren ni kata, boleh tak saya tahu apa yang menyebabkan awak boleh keluar daripada daripada kawasan kubur tu, yang awak sesat tu, siapa yang macam mana awak boleh keluar dari tempat tu? Dia kata, cerita dia macam ni. Dia kata, pada masa dalam keadaan yang panik tu, dia tak boleh call siapa-siapa, bateri dia dah habis, dia bawa je teksi dia. Dia kata tak tahulah ke mana pergi pun, dia redha je, dia berserah je pada Allah. Tiba-tiba kereta dia kena ditahan oleh satu lelaki. Macam lelaki tu tahan macam ni. Dia terkejut lah, lagilah takut. Dia perempuan, anak-anak, bila ada satu orang stop kan macam ni kan, kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang halang macam ni kan. Dia panik betul. Dia kata pada masa tu dia nampak seorang lelaki tu tahan kereta dia, betul-betul berdepan dengan kereta dia. Dia kata lelaki ni pakai seluar hitam dengan pakai baju tetapi tak berkasut. Dia kata lelaki ni betul berambut panjang,
Rambut dia panjang. Lepas tu lelaki ni nampak tua dah, dia kata. Jadi lelaki ni tahan kereta dia. Jadi dia ni dalam keadaan yang sangat ketakutan, dia kata. Dia buka skrin tingkap dia tu, dia jengukkan kepala, dia kata, "Pak cik, boleh tolong saya ke? Saya nak minta tolong Pak cik, tunjukkan saya, boleh saya tahu tak macam mana saya boleh keluar dari tempat ni?" Pak cik tu cakap apa? "Kenapa awak datang sini? Saya tahu awak dah lama sesat dekat sini kan?" "Ya, betul Pak cik, saya dah lama sesat sini." "Awak dah sesat 1 jam dekat sini kan?" Lelaki tu kata, "Betul Pak cik, saya memang dah 1 jam dah tak boleh cari jalan keluar dari tempat ni. Pak cik tolonglah saya Pak cik, saya nak tahu mana jalan keluar." Pak cik tu kata macam ni, "Awak sebenarnya memang awak dah sesat dekat sini. Sebenarnya jalan keluar tak jauh pun dari sini," dia kata. "Ya ke Pak cik? Pak cik bagi tahu saya." "Awak terus ke depan dalam lebih kurang 50 meter je. Lepas tu dalam 50 meter tu awak boleh nampak dah lampu-lampu dekat jalan besar." Dia macam tak percaya, anak-anak. Perempuan ni macam tak percaya. Rupanya jalan keluar sangat dekat, 50 meter dari tempat dia. Dia tuju ke depan aja, dia dah dapat dah jalan keluar. Tetapi kenapa dia tak boleh keluar daripada tempat tu? Tapi Pak cik tu kata apa tahu? "Awak boleh keluar daripada sini, 50 meter depan tu, itulah jalan keluar awak. Tapi ada syarat," dia kata. Perempuan tu kata, "Apa dia Pak cik? Bagi tahulah apa saja syarat, saya akan ikut." Syarat dia, awak jangan pandang belakang. Bila awak bawa kereta ni, awak teruskan je perjalanan awak, jangan pandang belakang dan jangan pandang side mirror. Perempuan ni pun, lelaki ni dia yang tolong bawakan perempuan ni. Dia pun lelaki tu dengan berkaki ayam dia, perempuan ni follow dari belakang. Tapi bila dia tunjuk jalan tu depan sana, perempuan ni pun melepasi lelaki ni. Lelaki ni belah sinilah, dia dah lepas si lelaki ni dah lepas. Dia kata dekat situ. Dia pun perempuan ni pun melepasi lelaki ni. Tapi ni dia tapi dia. Tapi sifat ingin tahu manusia ni sangat tebal kan. Jadi perempuan ni dalam diam-diam dia sudah curi pandangan side mirror dia, sebab dia nak tahu siapa lelaki yang dekat belakang ni. Dia sudah tengok side mirror macam ni, dia tengok tak ada orang, anak-anak. Tak ada orang, kosong. Tak ada orang. Jadi siapa orang yang dah tunjukkan dia jalan keluar? Memang betul anak-anak, 50 meter je dia terus nampak jalan besar, nampak lampu-lampu, dan dia terus keluar daripada situ, daripada kawasan perkuburan tu. Tapi yang menjadi kemuskilan sekarang ni, siapa yang tunjukkan dia jalan keluar, dan siapa pula lelaki yang membuatkan dia sesat tu? Inilah misterinya anak-anak. Selama dekat 1 jam, perempuan tu tak boleh cari jalan keluar, dan ada orang yang selamatkan dia, dan ada juga orang yang membuatkan dia sesat di situ. Jadi siapakah mereka dan kenapa ini berlaku? Inilah misterinya kehidupan manusia ni anak-anak. Kerana hidup kita ni bukan alam kita. Kita ada banyak dimensi kehidupan yang lain yang kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi kalau Allah nak buka hijab mata kita, kita akan nampak segala-galanya. Itulah misterinya anak-anak. Alam gaib memang sentiasa ada dengan kita. Cuma Allah tutup mata kita daripada kita melihatnya. Itulah kehidupan manusia ini. Sebab itu Mak Jah selalu berpesan pada anak-anak, hidup dalam dunia ni jangan leka, kerana
ada yang memerhatikan kita setiap masa.